Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan harapan agar pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan hal ehwal pendidikan hendaklah tidak mengabaikan perkara sembahyang. Ini kerana, tegas baginda, ia tugas asasi di antara lain-lain tugas yang ada dan juga amanah tertinggi untuk ditunaikan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan demikian dalam titah bersempena dengan sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara yang disiarkan ke seluruh negara malam tadi. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan kejadian luar biasa yang berlaku ke atas Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Bagi orang-orang yang beriman, titah baginda, peristiwa tersebut tidak dilihat dengan logik akal tetapi dengan mata hati dan keimanan kepada Allah. Adapun matlamat utama dari peristiwa ini ialah untuk menerima sembahyang 5 waktu daripada Allah. Perintah sembahyang disyariatkan secara langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa sebarang perantaraan. Inilah hebat dan istimewanya sembahyang itu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan sembahyang diwajibkan sebagai cara untuk menjaga hubungan di antara Al-Khaliq dan hambanya biar ia terus kekal dan kukuh. Tidak syak lagi, sembahyang adalah tali penghubung di antara Al-Khaliq dan hambanya. Maka akan kuatlah hubungan itu dengan melakukan sembahyang. Oleh itu, diwajibkan sembahyang itu sebagai ibadat utama di dalam kehidupan kita, sebagai cara untuk menjaga hubungan ini biar ia terus kekal dan kukuh sehingga tidak putus-putus. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah dengan sembahyang Allah akan mengurniakan keamanan, ketenangan, kesihatan dan kebahagiaan. Ini, titah baginda, dapat dikesan dari firman Allah dalam surah Al-Ankabut yang mengisyaratkan agar umat Islam memahami bahawa ibadat sembahyang adalah segala-galanya yang mampu untuk membersihkan daripada mungkar. Apakah ada lagi selain ini yang lebih sempurna? Demikian itulah dengan sembahyang. Ia adalah kubu untuk membentengi kita daripada mungkar. Manakala seseorang itu terselamat daripada mungkar, maka itulah harapan tertinggi baginya untuk meraih syurga Allah Ta'ala. Kerana matlamat yang suci inilah, Kerajaan Beta mengambil sikap tegas menyediakan sistem persekolahan wajib agama. Kerana Beta tidak mahu walau seorang pun dari rakyat Muslim di negara ini yang tidak sembahyang. Beta akan merasa bahagia jika semua kita orang Islam menunaikan sembahyang. Kerana sembahyang adalah tiang agama. Jika ia ditinggalkan, bererti kita meroboh agama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menegaskan semua orang sama-sama bertanggungjawab untuk memastikan ibadat sembahyang benar-benar dihayati. Beta berharap pihak-pihak berkenaan yang dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan hal ehwal pendidikan hendaklah tidak mengabaikan perkara ini. Kerana inilah tugas asasi
di antara lain-lain tugas yang ada. Ia adalah amanah tertinggi untuk ditunaikan. Semua orang tidak boleh lari dari kewajipan ini. Para guru, ibu bapa, dan malah kerajaan adalah sama-sama bertanggungjawab untuk memastikan ibadat ini benar-benar dihayati. Apabila sudah berlaku demikian, maka insya-Allah berkat dan rahmat akan turun kepada Brunei dan kepada kita semua. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Presiden Republik Sosialis Vietnam. Dan juga kepada Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam, sempena ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dengan Republik Sosialis Vietnam. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara pada hari ke-4 kemarin dengan meluluskan peruntukan bagi 5 buah kementerian untuk dijadikan sebahagian daripada jadual Rang Undang-Undang 2022 Perbekalan 2022-2023. Sidang dimulakan dengan pembentangan usul peruntukan bagi Kementerian Pertahanan. Yang Berhormat P.N. Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, dalam mukadimahnya mengongsikan perancangan strategik dan pelaksanaan pembangunan kapasiti, keupayaan dan kesiapsiagaan dalam perubatan tentera dan operasi ketenteraan selain perperangan khasnya terbukti dalam meningkatkan tahap responsiveness. Di samping itu, menerusinya juga membolehkan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei memberikan sokongan kepada tindak balas kebangsaan dalam menghadapi ancaman pandemik di negara ini. Semenjak bermulanya gelombang kedua pandemik pada bulan Ogos lalu, pihak Angkatan Bersenjata di Brunei telah diberikan kepercayaan dan tanggungjawab yang lebih besar jika dibandingkan dengan fasa pertama. Kita bukannya dalam peperangan bersama musuh dari sudut konvensional, namun elemen-elemen perancangan operasi sedia ada yang berlandaskan prinsip, konsep serta doktrin tentera seperti Command and Control dan Civil Military Cooperation (CMIC) turut dinilai relevan dan diguna pakai dalam mengkoordinasikan respon negara yang lebih teratur, berkesan dalam operasi yang bersifat kompleks ini. Sebelum Dewan mendengarkan pembentangan usul peruntukan Kementerian Kewangan dan Ekonomi, sidang meluluskan peruntukan Kementerian Pertahanan. Dalam mukadimahnya, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, antara lain menyentuh usaha ke arah perkembangan ekonomi negara. Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan terus komited dalam melaksanakan dan mendukung usaha-usaha yang menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara melalui pendekatan whole of government, penlibatan GLCs dan badan-badan berkanun dan melalui foreign direct investment. Sidang kemudiannya meluluskan peruntukan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Yang Berhormat Pihak Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dalam mukadimah usul peruntukan kementerian tersebut antara lain menyentuh cabaran negara dalam menghadapi perubahan iklim dan perlunya meningkatkan kesiapsiagaan pada setiap masa. Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan telah membuat penelitian dan pengemaskinian semula terhadap draft rangka kerja dasar strategik pengurusan bencana atau Disaster Management Strategy Policy Framework dan dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam. Program-program keutamaan
Di dalam dasar ini dibentuk untuk mempromosikan keselamatan, kedayatahanan dan kemakmuran ekonomi dan alam sekitar melalui pendekatan whole of nation dalam melindungi kesejahteraan masyarakat melalui 7 program keutamaan yang mengandungi objektif-objektif selaras dengan sasaran Wawasan 2035. Sebelum menangguhkan sidang pada sebelah pagi, ahli-ahli Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pada sesi sebelah petang, Dewan mendengarkan pembentangan usul peruntukan Kementerian Pendidikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman. Bagi tahun kewangan 2022-2023, Kementerian Pendidikan akan melaksanakan 3 objektif strategik, antaranya menyediakan akses yang saksama kepada pendidikan yang berkualiti. Pertama, meneruskan dan mempertingkatkan kualiti perkhidmatan pemeliharaan aset di institusi pendidikan, iaitu di sekolah-sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat-pusat tingkatan 6, termasuk juga di institusi pengajian tinggi dengan menaik taraf bangunan dan pelaksanaan pemeliharaan komprehensif melalui projek facility management. Kedua, pemeliharaan sistem komputer bagi sekolah-sekolah dan jabatan-jabatan. Mengambil kira penularan wabak COVID-19 dan juga inisiatif Kementerian Pendidikan dalam melaksanakan blended learning serta mempertingkatkan kompetensi sumber manusia ke arah work and future ready. Ini diikuti dengan ahli-ahli Dewan meluluskan peruntukan bagi Kementerian Pendidikan. Sidang seterusnya mendengarkan pembentangan usul peruntukan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam pembentangannya antara lain mengongsikan pencapaian kementerian tersebut dalam sektor pertanian, perikanan, perhutanan dan sektor pelancongan sepanjang tahun lalu. Tidak dinafikan, penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita sejak dari awal tahun 2020 sedikit sebanyak telah memberikan impak kepada keberkesanan serta kelicinan operasi pengurusan perusahaan dan perdagangan sebilangan pengusaha. Antaranya adalah disebabkan oleh isu berkaitan dengan mendatangkan dan memasukkan semula pekerja asing. Misalnya buruh ladang. Selain dari isu berkaitan dengan mendatangkan bahan input ladang seperti biji benih, baja dan sebagainya. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, melalui inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kementerian ini serta dengan dukungan padu dari semua pihak yang berkenaan, terutama para pengusaha, petani, peladang, penternak dan nelayan, secara keseluruhannya, prestasi keluaran kasar dari industri sumber-sumber utama telah mencatatkan peningkatan yang positif pada tahun 2021 berbanding tahun 2020. Sebelum mendengar pembentangan usul peruntukan Kementerian Hal Agama, Dewan terlebih dahulu meluluskan peruntukan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Pihak Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Wan Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Wan Osman dalam mukadimahnya menggariskan akan mengoptimalkan peruntukan yang diusulkan menerusi 3 fokus utama. Pertama, memfokuskan perbelanjaan kepada pendidikan agama untuk kesemua penduduk negara Brunei Darussalam termasuk dakwah, mengambil kira ianya adalah tugas utama kementerian termasuk melahirkan generasi yang berpengetahuan agama dan mengamalkan agama serta mempunyai pahaman keagamaan yang secara teratur, secara sistematik. Artinya agama yang diajarkan di sekolah-sekolah diamalkan dalam rumah tangga dan masjid serta didakwahkan. Dengan itu, kita ini dapat memelihara keutuhan beragama. Tidak ada yang akan melencong daripada ajaran-ajaran yang kita ini amalkan. Kedua ialah memfokuskan peruntukan kepada pemeliharaan
aset-aset di bawah murah yang perlu diberikan perhatian utama. Dan yang ketiga ialah untuk menempatkan kaki tangan secara berperingkat-peringkat di cawangan-cawangan daerah yang dikenal pasti untuk diberikan keutamaan, khasnya bagi tujuan-tujuan dakwah yang mantap dan juga mengisi beberapa jawatan untuk masjid, ahli wal masjid di daerah-daerah dan juga di bidang penguatkuasa undang-undang. Dewan menangguhkan sidangnya dan akan disambung esok Selasa 1 Mac 2022 pukul 9.30 pagi. 9 kes COVID-19 dalam kategori 4 ditempatkan di bawah rawatan rapi dan memerlukan bantuan oksigen, manakala 6 kes dimasukkan dalam kategori 5 iaitu memerlukan bantuan mesin pernafasan dan dirawat di ICU. Kementerian Kesihatan dalam secara akhbarnya memaklumkan 3,962 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin, menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 59,447. 4 kes kematian direkodkan dalam tempoh 24 jam. 28,304 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 3,495 kes sembuh dicatatkan. Sehingga 26 Februari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima 3 dos vaksin sebanyak 54.2%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan pada 12.30 malam hingga 4 pagi, 1 kesalahan dibuat dan dikeluarkan kompaun.